Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Gaza bakal berdepan gelombang ketiga pandemik COVID-19 tidak lama lagi. Amaran itu dikeluarkan Pengarah Jabatan Memerangi COVID-19 di Hospital Biaan Eropah Mahmud Al-Sheikh. Menurutnya, jumlah pesakit yang dimasukkan ke hospital semakin meningkat. Gelombang baru penularan dijangka berlaku pada penghujung bulan ini. Ia akan mencapai kemuncak antara Oktober dan November. Semalam, 111 lagi kes baru dengan 3 kematian dicatatkan di tebing barat dan Gaza. Di India, gelombang kedua penularan COVID-19 merupakan tragedi terburuk yang berlaku di negara itu. Perkara itu diakui Presiden Forum Progressive Medicos dan Saintis Dr. Harjit Singh Bhatti. Menurutnya, sistem kesihatan sudah tidak lagi mampu untuk membendung penularan virus maut itu. Ada hari kes jangkitan boleh mencecah 400,000. Malah 800 doktor turut maut semasa gelombang kedua. Gempa bumi berukuran 5.1 mengikut skala Richter menggegarkan wilayah Waikato di bahagian tengah North Island, New Zealand. Gempa berlaku kira-kira 1.30 minit pagi tadi waktu tempatan. Beberapa jam kemudian, gempa susulan pada bacaan lebih lemah turut dilaporkan berlaku. Gegaran turut dirasai beribu-ribu penduduk North Island. Lebih 700 migran berjaya diselamatkan oleh kapal penyelamat di Laut Mediterranean dalam tempoh 2 hari lepas. Kebanyakannya diselamatkan di luar pantai Malta dan Libya. Menurut SOS Mediterranean, kapal Ocean Viking menjalankan 6 operasi berasingan di perairan antarabangsa sejak Sabtu lepas. Mangsa paling muda diselamatkan berusia 3 bulan. Angka korban dalam kebakaran hutan di selatan Turki meningkat kepada 8 orang. Menteri Kesihatan Fahrettin Koca mengesahkan 2 lagi mayat ditemukan di bandar Manavgat dalam wilayah Altanya. Kebakaran itu juga memaksa lebih ramai penduduk termasuk pelancong dipindahkan ke tempat selamat. Menteri Perhutanan dan Pertanian Bekir Pakdemirli berkata 119 daripada 126 kebakaran yang berlaku sejak Rabu lepas kini sudah berjaya dikawal. Selain itu, pihaknya juga telah melengkapkan 75% kerja penilaian kemusnahan. Ribuan penduduk Brazil memenuhi jalan-jalan raya di beberapa bandar di negara itu bagi menyatakan sokongan terhadap Presiden Jair Bolsonaro yang mendesak sistem pengundian elektronik yang diguna pakai sejak lebih 20 tahun lalu diubah. Di Rio, kira-kira 3,000 penduduk memenuhi pantai Copacabana mendesak agar proses pengiraan undian dilakukan secara terbuka dan telus bagi mengelakkan berlakunya penipuan. Ribuan penunjuk perasaan turut berhimpun di Brasilia. Bolsonaro sebelum ini mahu undian yang dijalankan di dalam sistem elektronik dicetak dan dikira semula secara fizikal dalam pilihan raya presiden tahun depan. Sukan Olimpik Tokyo 2020, atlet Belanda Sifan Hassan menghidupkan peluang untuk merangkul 3 pingat emas bagi acara lari jarak jauh walaupun jatuh dalam saringan 1,500 meter hari ini. Atlet berusia 28 tahun itu terjatuh selepas atlet Kenya Edina Jebito tersandung dan jatuh di hadapannya ketika loceng menuju pusingan akhir. Dia bagaimanapun bangkit untuk memintas peserta lain, seterusnya memenangi acara saringan dalam masa 4 minit 5.17 saat sekaligus melayakkan diri ke separuh akhir. Sifan juga akan beraksi dalam acara 5,000 meter dan 10,000 meter nanti. Bola sepak juara Ligue 1, Lille menempaskan Paris Saint-Germain untuk merangkul Piala Super Perancis. Gol tunggal dijaringkan pemain tengah dari Portugal Zeca pada minit ke-45. Saingan Ligue 1 akan kembali membuka tirai minggu depan. Perlawanan pertama menyaksikan Lille menentang Metz manakala PSG bertemu tua. Akhir sekali Formula 1 Grand Prix Hungary, kemenangan juara dunia sebanyak 4 kali Sebastian Vettel di tempat kedua dibatalkan. Ia gara-gara jentera Aston Martin yang digunakannya tidak mempunyai bahan bakar yang mencukupi selepas perlumbaan, sekaligus tidak mematuhi syarat peraturan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Susulan itu, tempat kedua diambil alih oleh pelumba Mercedes AMG Petronas Lewis Hamilton yang menamatkan perlumbaan di belakang Vettel. Ketiga pelumba Ferrari Carlos Sainz manakala Esteban Ocon dari pasukan Alpine Renault dinobatkan sebagai juara buat kali pertama. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.